Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Hajar Syafiee dalam Buletin Pahang Ahad 21 Februari 2022. Pahang sememangnya terkenal dengan tempat-tempat pelancongan yang menarik dan terkini, Kuantan 188 menjadi tumpuan utama. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Santara JP berkata, sebelum ini mungkin tumpuan pelancongan di negeri ini, terutamanya di Kuantan, adalah kawasan-kawasan pantainya yang indah. Menurutnya, Pahang kini mempunyai ikon baru iaitu Menara Kuantan 188 yang begitu unik kerana terletak bersebelahan sungai. Jelasnya, norma pelancong ke suatu tempat pasti mahu melihat pemandangan yang menarik dan beliau yakin Pahang boleh memasarkan produk ini dengan baik kerana berbeza dari biasa kepada pelancong dalam dan luar negara. Tambahnya, pada tahun 2019, beliau dimaklumkan bahawa Pahang menerima 14 juta pelancong dalam tempoh setahun. Justru beliau yakin produk ini akan menjadi lokasi penting dalam merancangkan sektor pelancongan di Pahang dengan menjangkakan seramai 350,000 orang pelancong akan menaiki menara ini menjelang akhir tahun 2022. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Kuantan 188 yang juga menara kedua tertinggi di Malaysia hari ini. Turut hadir Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Nur Razali Sulaiman, Presiden Kumpulan Hospitality 360, Datuk Indra Omar Naresh Mohan, Pengarah Urusan Kuantan 188, Datuk Zulkifli Muhammad, serta Pengurus Besar Tourism Pahang, Encik Kamaruddin Ibrahim. Majlis berkenaan turut menyaksikan Kuantan 188 melancarkan logo baru dan menerima sijil sebagai ahli rasmi World Federation of Great Towers. Sementara itu, dalam sidang media yang sama, Pengarah Urusan Kuantan 188, Datuk Zulkifli Muhammad berkata kewujudan menara tersebut turut membuka peluang kepada usahawan di sekitar negeri ini dengan mempelawa penganjuran acara atau berniaga di kawasan sekitar. Seramai 143 orang mangsa banjir di kawasan Dewan Negeri Padang Tengku Kuala Lipis menerima bantuan banjir dengan jumlah keseluruhan RM357,500 di mana setiap mangsa menerima bantuan sebanyak RM2,500. Bantuan ini bertujuan meringankan beban mangsa yang mengalami pelbagai kerugian, terutama melibatkan kawasan kediaman masing-masing ketika dilanda banjir pada Disember lalu. Ahli Dewan Negeri Padang Tengku Yang Berhormat Datuk Mustafa Haji Lom berkata, ramai mangsa banjir yang masih belum dapat pulih sepenuhnya apabila harta benda terutama rumah mereka mengalami kerosakan atau musnah ditimpa bencana tersebut. Menurutnya, selain bantuan barangan keperluan asas, kerajaan negeri mahupun kerajaan persekutuan turut menyalurkan pelbagai bentuk bantuan secara berperingkat. Jelasnya, usaha berterusan ini membuktikan bahawa kerajaan sangat prihatin dan mementingkan kebajikan dan keperluan rakyat khususnya mereka yang berhadapan dengan kesukaran selepas diuji dengan banjir besar yang berlaku pada penghujung Disember tahun lalu. Beliau telah menyampaikan sumbangan bantuan tersebut di perkarangan Pusat Khidmat Ahli Dewan Negeri Padang Tengku Lipis. Hadir sama mengagikan bantuan tersebut ialah Setiausaha Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1 Yang Hormat Datuk Haji Abu Jimmy Samad. Yang Berhormat Datuk Mustafa berharap agar semua bantuan yang telah diterima dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh mangsa banjir. Jabatan Agama Islam Pahang Jaib mewajibkan kesemua 23 pemegang sijil pengesahan halal Malaysia bagi rumah sembelihan di negeri ini agar dapat mempamerkan sijil halal pada setiap ayam mentah selepas siap diproses. Pengarah Jaib Yang Hormat Datuk Dr. Haji Zulkifli Ali Al-Hafiz berkata, arahan itu dibuat selaras dengan ketetapan Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia Domestik tahun 2020. Menurutnya, bahagian pengurusan Jaib kerap menerima aduan orang awam yang keliru dengan label sijil halal yang dipamerkan oleh peniaga di pasaraya di negeri ini. Jadi katanya, bagi mengelak kekeliruan orang awam, pihak Jaib memutuskan untuk mewajibkan semua pemegang sijil pengesahan halal bagi skim rumah sembelih di Pahang menerusi edaran kepada pengurusan rumah sembelihan menerusi edaran surat pada 14 Februari lalu. Beliau berkata demikian ketika dihubungi Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM hari ini. Jelasnya, maklumat yang perlu dilabelkan harus mengandungi nama produk, alamat pemegang SPHM, logo halal berserta nombor MS serta nombor rujukan fail dan setiap label pembungkusan hendaklah dicetak dengan jelas dan tidak mudah dipadamkan. Malah katanya, sebarang tuntutan pada label produk juga hendaklah mematuhi perundangan dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa berkaitan.
Yang Hormat Datuk Dr. Haji Zulkifli berkata, pelabelan produk yang diproses dan dibungkus dalam negara hendaklah menggunakan bahasa Melayu dan boleh termasuk terjemahannya dalam mana-mana bahasa lain. Sehubungan itu, beliau berkata, pegawai pemeriksa bahagian pengurusan halal jaib boleh mengambil tindakan sekiranya rumah sembelihan tersebut bukan pemegang SPHM tetapi menggunakan sijil halal, manakala teguran akan diberikan kepada pemegang SPHM yang gagal mempamerkan sijil halal mereka. Kesemua 23 rumah sembelihan yang merupakan pemegang SPHM di Pahang terdapat di 8 daerah, iaitu di Kuantan dengan 6 rumah sembelihan, Lipis 5, Bentong 2, manakala Jerantut dengan 7 rumah sembelihan, Raup, Temerloh dan Pekan masing-masing dengan 1 rumah sembelihan. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.